Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW mengajarkan kita satu doa yang cukup ringkas, namun maknanya sangat luas, yang mana ianya merujuk kepada satu pengharapan. Kalau kita perhatikan dengan mata hati, pengharapan yang sangat tinggi dan menjadi keutamaan dan tujuan kepada seluruh perbuatan kita di dunia ini. Itulah doa yang mana berbunyi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ini jemaah sekalian dimulakan dengan kalimat isti'anah, yaitu a'inni. Nabi SAW ketika berpesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ketika suruh ihfazillah yahfazka, jaga Allah dan Allah jaga kamu. Dan Nabi kata lagi, iza sa'alta fas'alillah, iza ista'anta fasta'in billah. Dia ada dua kalimah yang digunakan apabila kita berdoa, atau kita gunakan kalimah untuk kita memanjatkan hajat kita kepada Allah. Iza sa'alta, itu permintaan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah, as'aluka, permintaan. Satu lagi kalimah adalah iza ista'anta, yakni pertolongan. Dia permintaan dan pertolongan ni kalau kita lihat dalam penggunaan seharian kita,
Kalau tolong tu lebih pada kecemasan. Mede panggil. Tolong. Maknanya berat. Walaupun permintaan tentang syurga pun berat, tapi padanya itu ada rahmat Allah SWT. Rahmat Allah. Syurga ni termasuk dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi rahmat itu kalau kita lihat, mestilah bermula dengan ingat. Maka ingat pada Allah SWT ini menjadi kata kunci kepada pertolongan yang mesti kita raih dalam hidup kita ini, jemaah sekalian. Yang mana kalau kita nak jadikan Nabi SAW itu sebagai qudwatun hasanah, kita boleh lihat bagaimana kalau kita perhati pada kehidupan dan kita susun balik hidup kita bersandarkan apa yang kita faham tentang qudwatun hasanah ini, Nabi SAW itu sebaik-baik ikutan. Maka dalam hidup ni jemaah sekalian, Nabi ajarkan kita tentang ingat pertolongan yang nombor satu yang kena minta di dunia ini sebenarnya, dan menjadi intipati kepada semua amal yang kita buat hari ini. Itu mesti bermula dengan ingat kepada Allah, dan intipati kepada solat, intipati kepada qiraatul Quran dan seluruh amalan khususnya wa umumnya, yakni khusus atau umum itu mesti tertegak dengan zikrullah. Ingat kepada Allah. Dan ingat itu dimulai bukan dengan diri kita, dimulai dengan Allah yang menganugerahkan ingat kepada kita. Kerana sifat kita bertentang dengan ingat, kerana manusia bersifat lupa, nasia. Dan ingat ini jemaah sekalian membawa kepada ala zikrika wa syukrika, baru pergi pada syukur. Kalau ikutkan turutan ingat baru syukur. Mana orang syukur ni tanda ingat lah. Tapi nak bagi tahunya, syukur ni kalau kita pergi kepada perbahasan bilangan, kuantiti, maka Allah SWT menjelaskan dalam Quran dan surah Sajadah 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah SWT meniupkan roh dalam jasad kita ni bermula mati, kemudian Allah bagi kita sam' wal absar, sam' basar afidah, mendengar, melihat, merasai. Kemudian Allah tutup dengan qalil, sedikit, yang bersyukur, atau kita kaitkan dengan permulaan syukur tadi apa? Ingat, sedikit yang ingat Allah. Ini satu perkara yang sangat kritikal sebenarnya. Sebenarnya kalau kita perhati dengan berhalusi dengan kebenaran dalam kehidupan kita. Kalau dalam amalan mungkin orang kata, saya ingat Allah Ustaz, terus saya solat, terus saya ingat tu. Saya baca Quran semua saya. Orang kalau beramal mesti dia akan disebab dia ingat. Tapi soalannya, belum tentu yang beramal tu ingat, belum tentu. Belum tentu. Maksudnya begini, kita datang solat, kalau ingat tadi dia terjemahkan syukur. Syukur baru wa husni ibadatik, baru sebenarnya terjemah amal tu. Kata Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala alaih, syukur itu adalah menterjemahkan seluruh nikmat menjadi taat. Semua nikmat, semua dunia akhirat, dan semua yang ada pada kita ni adalah nikmat, semuanya. Sedangkan dunia pun Allah kata nikmat, tapi nikmat yang mata'ul ghurur, nikmat yang sementara dan menipu. Dan nikmat yang sebenar tu akhirat, yang mana akhirat ni didasari dengan iman, maka iman mengatasilah dunia. Kerana iman, akhirat Allah nisbahkan kekal. Jadi makna kata, bila kata tentang amal, berapa ramai yang melangkah datang solat dengan rasa syukur. Itu maksudnya. Berapa ramai yang hidup dengan rasa syukur dulu, kemudian baru dia melihat kehidupan. Dia bukan melihat benda dulu baru syukur, terbalik. Patutnya dia ingat dulu, kemudian baru dia syukur. Dia ada orang dia faham syukur ni bila ada benda. Dapat duit, dapat anak, dapat benda, dapat dunia. Walhal syukur itu bermula dengan ingat Allah. Dan ingat ni bermula dengan kenal.
Dan kenal inilah yang mana menjadi intipati tugas utama Nabi SAW membawa kita jemaah sekalian, yang mana dalam kegelapan, zulumati ila nur, daripada kegelapan alam kebendaan kepada cahaya alam kehambaan. Satu definisi hidup yang berbeza, membawa manusia daripada kejumudan membawa kepada sifat ketuhanan. Ini membawa kepada hanya melihat benda, akhirnya melihat pencipta. Melihat ini bil makna dengan maksud memahami semua ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memperkenalkan manusia kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir. Kalau kata nak jadikan Nabi sebagai ikutan qudwatun hasanah yang pertama, bahasa mudahnya, tengok saja benda, tengok saja apa yang ada ni, masalah ingat Allah. Soalan ni, sebab kita cerita ni, kita terus tengok kepada yang kafah, yang keseluruhan konteks kehidupan ni, dan Nabi bawa apa yang utama. Bahasa memang kalau kita beralih kepada beriman kepada Allah, mungkin orang kan Nabi ajak kita beriman kepada Allah. Okay, baik, kita ulas sikit dalam kehidupan. Nabi ajak kita hidup ingat Allah. Ingat ini adalah kenal Allah. Kalau tak ingat, tak kenal, macam mana nak ingat? Subuh ni Ustaz Farid kuliah, yang mana? Nama sebut dah, Farid Abu Aulia. Tak kenal, tak ingat, tak kenal, nak ingat. Kenal, oh dah datang tu sekali. Ingat. Mesti kena kenal dulu baru ingat. Dan sebut belum tentu kenal. Sebut Allah, burung kakak tua boleh sebut tuan. Dia bukan bil lisan. Sebab tu iman bil qalbi, tasdiqu bil qalbi, terjemah dengan hati, kemudian zahirkan dengan lisan, dan lakukan dengan perbuatan. Dia mesti seiring tu. Sebab tu kalau kita lihat iman para sahabat, kita panggil golongan yang kurun yang terbaik, golongan yang awal, mutaqaddimin, golongan awalun sabiquna awalun. Itu lurus hatinya, lisannya, perbuatannya, maka itu terbaik. Maknanya tak ada lagi persoalan apa-apa dalam hidup, kerana semua ingat Allah. Maka bila ingat Allah, sami'na wa ata'na. Dia tak ada kenapa ya? Ya ke? Tak, sebenarnya Allah tahu kita macam mana. Tiba-tiba pula dia syarat kita sibuk-sibuk ni sebenarnya Allah tahu. Mana kata Allah tahu tu kan? Sebab dia berfikir sendiri kot. Dia nak sedapkan hati, contoh. Jadi makna kata tengok semua, ingat Allah. Kerana wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW itu adalah sebenarnya tuntutan untuk lihat. Ingat, bila kata ingat, kenal. Kalau ingat, kenal, apakah dipanggil alat ataupun tuntutan nak kenal tu dengan apa? Dengan lihat. Lihat dengan apa tuntutan? Lihat dengan mata hati. Cintamu. Dalil lihat mana? Dalil lihat. Itulah surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruh kejadian. Bila sebut baca ni, apa panca indera yang digunakan untuk membaca? Kalau ikut, itu mata lah. Baca tak? Dah baca dah. Baca Quran, biqiraatil Quran, walaupun dia pejam mata, tapi dia nampak. Hafizul Quran, yang mana hafal Quran, sebenarnya dia dah tukar daripada mushaf dengan warqah, kertas ni. Mushaf dia dah ada kat depan, invisible.
Nampak? Sebab tu kalau Quran tu dia tak tukar-tukar tu, dia satu tu Quran yang dia bawa. Nah, tanya ustaz kita lah. Nah. Makna kata dia mesti nampak. Tapi nampak di sini merujuk kepada Bismillah, dengan nama Rabb Tuhan. Makna nak ringkaskan cerita, memang berbalik kepada tujuan tadi. Memang Nabi SAW diutuskan oleh Allah untuk membawa manusia nampak Allah. Itu bahasanya. Nampak bil makna kenal. Itu bawa boleh kenal ni. Illa liya'budun. Itu makna illa liya'rafun. Al-Mufassirin menterjemahkan surah Az-Zariyat ayat 56 tu, illa liya'budun, ibadah-ibadah yang sebut ibadat ni, kata kunci kepada ibadat adalah mengenal, liya'rafun. Sebab kenal Allah lah solat. Kalau tak kenal solat apa-apa. Orang silai bulan sembah dinding buat depan tu kan. Dia kalau tak kenal cik pasal, bukan kita kosot dinding depan ni. Ini alat tempat. Tapi bagi tahunya kenal datang. Yang bermulanya kalau ingat bersolat itu bermula dengan masjid. Orang yang ingat Allah dikait dengan iman, ingat, kenal, ini semua berbicara iman. Maka masjid, orang kenal, orang ingat, dia mesti kait dengan satu tempat yang sangat familiar. Kalau kata dia ni orang yang kenal, mesti dia akan pergi ke tempat ni yang dinamakan rumah. Kita kalau kenal, mesti kita jemput datang rumah. Terutama kenduri. Kenduri nak merisik ke, anak nak masuk, ada orang nak mina anak kita, atau kita nak mina anak orang ke. Tak ada lagi lah kita kalau nak kenalan dengan keluarga tu, kita jumpa kat kedai mamak boleh ya. Oh, dia kata tak standard lah kedai mamak kan, contoh kan. Kita jumpa kat hotel pun tak standard juga. Jumpa kat mana biasa? Rumah. Besar macam mana rumah, kecil macam mana rumah. Kalau nak berkenalan, datang rumah. Jadi kalau nak kaitkan dengan perbahasan hidup kita, maka wajarlah orang yang kenal Allah ni orang yang datang masjid. Dan pastikanlah kita faham datang masjid itu sebab kenal Allah. Sebab kaitkan rumah. Dan apa amalan yang utama dia ajar pada masjid? Solat. Nombor satu, solat tu tanda ingat. Amalan yang utama untuk ditegakkan kerana ingat Allah, solat. Lagi dia tepat jaga solat dia, lagi bukti dia ingat kepada Allah dan dia kenal. Bila kenal ni mesti dia faham tentang, contoh tadi dalil yang pertama turun pada Nabi SAW itu adalah bacalah dengan nama Allah pada segala kejadian. Makna berbalik pada perbahasan kita tadi, tengok semua kejadian ini ingat Allah. Sekarang ni manusia ni paling mudah nak faham tengok duit. Kita faham apa duit. Kita faham apa duit. Bahasa mudah kan duit kan. Segala-galanya duit ustaz. Okey tak apa, kita faham apa duit. Kalau pakai duit segala-galanya pakai duit, tak apalah, kita ambil lah nas daripada jumhur netizen. Jumhur netizen mengatakan bahawa duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Okey. Itu kalau ikutkan memang bunuh diri kenyataan tu. Tapi dia tengok hidup ni macam kena je. Tengok, ini penting kaitan Nabi SAW. Diutuskan oleh Allah adalah untuk memperbaiki kehidupan. Bukan sekadar bagi, mungkin kita faham bagi amalan, amal sekian-sekian, tapi hidup kita tak berubah. Sebab tu bahaya bahawa ada yang pahaman-pahaman dipanggil sekular yang memisahkan agama dan kehidupan. Walhal Nabi SAW diutuskan oleh Allah untuk makarimat akhlak. Akhlak dan kehidupan. Maksudnya contoh duit tadi. Hidup kita berurusan dengan duit hari-hari. Malah kadang-kadang tak berurusan hujung bulan pun, awal bulan dah fikir dah. Hujung bulan nak bayar ni. Padahal perlu nak bayar ni. Hujung bulan dah fikir, awal bulan dah start dah.
Kalau itu yang kita letakkan dalam hidup kita, cerita pasal duit, berbalik kepada isu kita tadi, tengok apa ni, tengok duit. Duit ni bersifat apa? Makhluk dah. Allazi khalaqa. Makhluk ni, duit ni makhluk. Nah, kalau ikut dalil tadi, Allah suruh tengoklah, bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan duit. Betul tak? Dah, kalau dah semua orang dalam poket ada duit, atau kalau tak ada duit pun fikir duit, maksudnya sepatutnya dia fikir pasal siapa? Sepatutnya Allah. Sepatutnya. Sebab tuntutan dunia ni bukan dengan dunia. Tuntutan Allah jadikan dunia untuk kita melihat, mengenal Allah. Tapi malangnya masalah, dunia menjadi penyebab kita terpisah. Malah kita pisahkan urusan duit dengan urusan Allah. Apa? Rezeki. Kalaulah manusia ini dah sebut dah tu. Dia dah sebut. Tu kata sebut tu. Rezeki, cari mana, bagaimana tu. Sibuk-sibuk pagi-pagi jam-jam tu, cari rezeki Ustaz. Balik maghrib, balik tu sibuk-sibuk, balik dari mana? Balik dia cari rezeki Ustaz. Kalau tengok dalam kuantiti di luar tu, kadar lambakan ataupun taburan kenderaan yang ada di luar tu, saya rasa keadaan masjid kita ni bukan besar begini. Sebab apa? Kalau cari rezeki, apa tadi indikator ingat? Rumah Allah. Kalau kita boleh ingat duit pergi kerja, takkan bila kita sebut rezeki tak boleh ingat pergi masjid? Atau dia dah tak nampak masjid ni fungsinya apa? Tak kenal? Berbalik kepada hadis Nabi tadi, doa ni. Mula untuk minta tolong ingat. Ingat senang tu nak ingat Allah ni. Ingat Allah, jangan bermain dengan falsafah kata. Ingat Allah, buktikan dengan perbuatan kita. Apa dia? Syariat. Tak sah bertolak dari mafhum hadis Nabi kata, ketahuilah orang yang ulang alik ke rumah Allah, ke masjid, itulah orang yang beriman. Jangan main-main nakal ni. Buktikan. Dan setakat hari ini mas sekalian, antara masalah besar kalau manusia ni hari ni, dia tak nampak, dia tak bawa balik hidup dia, bagaimana tujuan Allah jadikan hidup ini, kejadian ini adalah untuk ingat Allah. Dia buat ayat sendiri tu, tak apa, ingat Allah ni sebenarnya di mana-mana kita. Memanglah dia punya kilah tu, pusing kanan, pusing kiri, dia nak sedapkan hati dia. Walhan Nabi SAW, cuba tengok, kalau nak ikut Nabi, nak masjid penuh kan? Penuh ni. So cerita yang lain Ustaz, bukan tunggu program ke tunggu apa. Sebab hidup dia ingat, bila ingat datang rumah. Lelaki pula tu, yang sibuk busangan duit, sibuk takut tak ada duit ni. Bila sibuk takut tak ada duit, siapa yang menjadikan duit? Ini berbalik pada isu tauhid pula. Bermula duit tiada, bermula makhluk tiada. Kalau bermula makhluk tiada, apa yang bermula ada? Itulah wal awal wal akhir, bermula ada tanpa ada permulaan. Ini Allah. Ini sebelum cerita bab duit, cerita bab rezeki. Saya dapat ilmu duit ni maskan daripada arwah tok saya. Ilmu duit tak jumpa dalam buku kan. Tapi ada dalam perbahasan kitab. Al-Quran tu bermula dengan kalimah Allah dah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata setiap perbahasan agama yang Nabi bawa, jangan kita hanya mungkin ada yang skopkan pada amalan tertentu dan dia menyangka dia sudah beramal. Walhal intipati kepada amal bermula dengan ingat, dan Allah kata sikit yang ingat walaupun banyak yang beramal. Buktinya tengok kehidupan balik lah nanti. Contoh, kita pergi pada permasalahan, macam mana Ustaz kata banyak beramal tapi sikit yang ingat?
Ini kalau nisbah pada masjid, terus nampak sikit tuan-tuan. Kalau nisbah pada masjid, terutamanya waktu solat, nampak terus sikit. Sekarang lagi nyata. Tapi tak apa, kita ambil contoh yang kata beramal, bukti dia ingat tak ingat, Allah akan uji dia dengan kehidupan. Iblis. Nah ni, cerita iblis ni kena pegang habis. Bukan sekadar kita kata dia musuh, dia ini mesti kita jauhkan, Allah suruh. Tapi kita kena tahu track record dia dulu macam mana. Apa sebab dia? Kita kena tahu sebab Allah jadikan iblis ni bukan saja. Pertama, kalau kita lihat iblis ni antara yang bermula taat, bukan bermula maksiat, bukan baru nak bermula. Bukan bila akil balik umur 13, 15, kemudian ambil masa juga tu 5 tahun, 10 tahun baru dia nak setting timing dia. Itu pun kena terkucil-terkucil juga. Ini iblis tak dari awal kejadian manusia ni. Kita ni mas sekalian, kalau tengok ulama syarahkan bab tarikh tentang sejarah daripada Nabi Adam AS sampai sekarang baru 6,000 tahun lebih kurang. Rupanya sebelum tu ada kejadian lagi. Ada orang jumpa fosil di Gua Musang yang terdekat ni. Mek Keledong dia panggil, apatah nama tasyik itu. Arkeologi dia kaji-kaji 14,000 tahun. Suatu fosil perempuan dinamakan Mek Keledong. 14,000 tahun kan. Pula ada penemuan baru kata sebelum tu kata ada di Laos. Itu puluh ribu tahun. Makna kita ni bukannya ulama mufassirin mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ketika malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat ketika Allah nak jadikan khalifah, itulah Nabi Adam AS, malaikat lontarkan kembali pertanyaan, bukankah nanti manusia ini akan buat kerosakan, pertumbuhan dan permusuhan, kerosakan, pertumpahan darah? Seakan, ulama syarah ni, seakan ada kejadian sebelumnya. Rupanya bila kaji tengok, ya. Okay, nak cerita ni, iblis ni beramal sebelum tu lagi dah beramal. Amal banyak ni. Tiba-tiba Allah bagi satu saja tanda dia ingat, iaitu dia tengok Nabi Adam AS. Dia nampak apa? Dia nampak, dia bila dunia ni, dia cerita dunia benda ni, sama ada dia nampak diri dia atau dia nampak kelemahan, dia nampak masalah lah. Bukan nampak Allah. Dia tengok Nabi Adam AS, ni daripada tanah, aku pada api. Nampak diri, aku lagi tinggi daripada dia. Asal dia duit banyak, aku duit sikit, aku bosan ni mesti tak betul ni. Nampak, dia mula banding. Yang memang mesti sama ada banding dari segi dunia, banding dari segi kedudukan kita. Ini kata belum tentu kita tengok makhluk walaupun kita sedang beramal. Sebab tu ada perbahasan syirik khafi. Jangan pernah rasa selesa. Nabi SAW juga kalau kita jadikan qudwatun hasanah, antara dua poin penting juga saya kaitkan. Risau apa yang Nabi risau, suka apa yang Nabi suka. Ni antara yang Nabi risau umatnya. Inna akhwafu alaikum asyirkul asghar. Nabi cukup risau akan keadaan umatku nanti berlakunya syirkul asghar. Sahabat tanya, ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Nabi takut, Nabi risau, Nabi bimbang kepada keadaan umatku nanti berlakunya syirkul asghar. Makna kata apa? Kebimbangan Nabi ini mesti diletakkan dalam hidup kita. Bila kebimbangan kepada apa yang Nabi bimbangkan, maka terpeliharalah amalan kita. Itu satu. Kemudian kita lihat hidup kita pula dengan apa yang Nabi suruh. Beramal dah ni. Betul dah beramal. Bukan kita sehari dua beramal, tuan. Kadang-kadang orang yang tak berapa beramal, kita suruh dia beramal pun dia marah kita. Ingat kau seorang je beramal dah. Kena balik.
Aku ada amalan cara aku lah. Cara sir. Cara tersembunyi. Dah sebati katanya. Jom kita solat. Ni kulit baru ni. Tu dia main kulit-kulit lah. Betul? Hantar solat macam mana? Anak solat daim katanya. Daim macam mana? Diam. Dalam diam aku bersolat. Tak tahu solat dah. Masjid tak tahu. Kita pun mana nak jawab orang macam ni? Tak usah bimbang sekalian. Jangan challenge dengan amal. Amal ni orang boleh claim. Orang masing-masing boleh claim. Saya dah beramal ni, saya beramal ni, saya selalu sebut nama Allah, saya semua orang boleh claim. Tunggu dulu, tengok hidup nanti. Dia tengok isteri nampak apa, tengok suami nampak apa, tengok duit nampak apa. Kalau nampak ni, ubah pula perkataan. Allah uji dengan suami tak berapa nak baik, dia nampak apa? Allah uji suami dengan suami baik, dia nampak apa? Allah uji dengan isteri baik, dia nampak apa? Allah uji dengan isteri buruk, nampak apa? Allah uji dengan duit tadi, duit tak ada, dia nampak apa? Allah uji dengan duit ada, dia nampak apa? Allah uji pula dengan kehidupan, dia dah boleh beramal. Ini semua yang mana menyebabkan nak bawa balik Nabi datang ni, umat dulu kucah kacir ni sebab hidup tak ingat Allah. Tu dia. Bila dah ingat, dia beramal. Dan beramal pun kena ingat. Baca Quran. Kita ingat baca dengan lisan. Walhal Quran itu iman. Rukun iman. Walaupun kita tak Al-Quran dengan zaman Nabi SAW, kita ni bolehlah repeat baca. Kadang-kadang tadarus 30. Ni saya cerita beramal, bukan kata kita nak pergi amal yang salah faham. Kita nak supaya kita jangan pernah rasa selesa. Ini dalam bab tasawuf sebenarnya. Sebab ada selesa. Dia ingat, yelah zaman kita zaman yang tak ada cabaran nak mempertahankan amal. Tak macam zaman Nabi SAW. Nabi 23 tahun baru sempurna 30 juzuk. Kita 30 juzuk dah ada dah. Boleh buat program dah. Program tadarus Quran, program apa boleh. Tapi lepas ni program mas kalian, ragu tu ada lagi. Sedangkan Al-Quran tuntutannya zalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab tak ada keraguan. Belum baca lagi patutnya. Syarat nak baca Al-Quran tak ada ragu. Kan kalau ragu kan baca kan datanglah perbahasan mutasyabihat. Ini macam mana pula ayat? Mula datang. Dia mula akal dia ragu. Ini katanya. Sebab tu Al-Quran beriman. Jadi makna kata amalan tadi diterjemah mesti dengan iman. Bermaksud Nabi SAW itu mengajak kepada umat manusia, yang pertama itu adalah dengan kembalikan hidup kita ini, tengok semua benda, ingat Allah dan kenal. Macam kita lah tengok kereta, ni ketak kenal ni kereta siapa ni. Kita kalau jemaah kita dah kenal, tengok ni kenal ni haji tu ni, ni si fulan tu ni, kenal kan. Tapi bila kita ni dia tengok kita, tengok benda, tak ada cakap ni Allah punya ni, ni Allah punya ni, ni Allah punya ni. Malah sebut Allah punya pun kadang boleh juga sebut, tapi tidak zahir dengan perbuatan. Kalau melihat segala dunia ni Allah punya, maka berbalik kesimpulan kita tadi, datang masjid lah. Tu pusing. Nak suruh datang masjid dengan kenal Allah. Bukan sebab dah ada masa, bukan sebab tak ada masa. Datang masjid bukan sebab dah ada masa, bukan tak ada masa. Beramal ni bukan sebab ada masa, tak ada masa. Beramal ni datang masjid sebab kenal Allah. Ada kan masa. Kau ni sibuk datang rumah mak pun berkira kata. Besar sangat kau punya kerja kau tu. Contoh mak mana? Kau rumah dekat pun tak singgah. Kena kan? Kena. Apa tu? Ataupun kawan-kawan kita ke, kau sekarang kan datang, panggil mu kadang lambat kau datang ke. Kalau kau kenal lu dahulu kan aku dia. Nampak? Jadi makna kata jemaah sekalian, kesimpulan kita jadikan Nabi SAW ini sebagai
qudwatun hasanah. Kita berbalik kepada intipati apa Nabi SAW itu diutuskan oleh Allah. Bahasa mudah dan perbincangan tadi, Nabi buat kita, ajar kita. Hidup ni jemaah sekalian, hidup kita ni memang kita banyak urusan yang perlu diselesaikan dalam hidup. Dan Nabi datang suruh bagi tahu nak selesaikan hidup ni dengan yang maha hidup. Allah yang jadikan semua. Mari minta tolong dengan Allah. Bukan kau berempah pulas urus dunia yang bukan kau punya ni. Tu bahasa mudah kadang-kadang udah-udahlah dunia ni bukan kita punya. Tapi sebelum tu kita berempah pulas. Kali ni kita ubah ayat. Jangan berempah pulas seorang-seorang. Dunia ni bukan kita punya. Berempah pulaslah mohon kepada Allah. Sambil tu berusaha. Sambil tu buatlah urus dunia yang milik Allah ni. Dia macam itu perbahasannya. Bukan nak sibuk ni pun Allah suruh juga ni. Mana Allah suruh apa? Suruh sibuk kat dunia ke? Suruh sibuk minta tolong Allah di dunia, lalu dia menguruskan dunia. Setengah orang sibuk urus dunia. Allah suruh sibukkan, ya abna Adam, tafarruq li ibadati amla'u sadra ghina wa asudda faqra. Hai anak Adam, luangkan waktumu beribadah kepadaku, nescaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan tutup kemiskinan. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah. Yang pertama, kita mengimbau balik, kita buat muhasabah. Disebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita ingat? Kan? Follow trend. Cepat follow trend kan. Di Facebook sebut nama, apa yang kita ingat kan? Bila sebut nama Nabi SAW, apa yang kita ingat? Kita ingat apa yang Nabi bawa. Kita ingat apa yang Nabi bawa. Nabi bawa kepada kita jalan kebenaran. Jalan kebenaran yang membawa kita keluar daripada jalan kebendaan, jalan kejumudan. Jalan kebenaran ni apa? Ingat Allah. Yang benarnya, yang sebenarnya, ingat Allah je. Afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Ingat Allah. Dan nak ingat ni bukan sebab susah. Tadi kita bincang susah kan. Nak tutup dengan apa? Bukan susah yang kita sangka berpuluh-puluh tu. Susah yang ditakrifkan di sini adalah sebab mudah sangat. Apa maksud mudah sangat? Macam nak tangkap belut, licin, mudah sangat terlepas, susahnya nak tangkap. Kalau ikutkan senang, tuan-tuan, apa benda yang tak boleh kaitkan dengan Allah sebab itu? Tak ada benda kan? Sebab makhluk tidak boleh berdiri sendiri. Wujudnya alam bukan sendiri. Tapi macam mana boleh lupa? Allah kata kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Allah cakap dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Macam mana kau boleh lupa aku? Walhal kau mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kau mati asal tiba-tiba ada kereta. Kau lupa aku. Kau ini mati asal tiba-tiba ada isteri ada anak. Kau lupa aku. Siapa yang hidupkan kau? Aku. Siapa yang bagi isteri kau yang asal pun mati, kau pun mati, isteri kau pun mati dulu. Ayatnya macam itulah. Kau boleh lupa aku. Sebab tu lupa Allah ni satu jenayah besar sebenarnya. Satu jenayah kalau ulama tasawuf ni bahas lupa ni, ghaflah, lalai ni, satu perkara yang membawa kepada kehancuran, kebinasaan. Jadi sebab senang sangat itulah kita kena susah-susahkan diri kita balik untuk ingat kepada Allah. Kaitkan semua apa yang Nabi ajarkan, Nabi suruh ingat balik apa yang Allah jadikan. Tengok alam ni tuan-tuan, wallahi sebenarnya Allah punya ni. Tapi sebab apa? Hijab yang paling besar ni panjang lagi berbahasa kita sama lain. Sebab apa? Ada tabir, ada tembok penghalang besar.
itulah ananiyah, keakuan. Dalam keakuan ni satu, biasa aku, tapi keakuan yang paling bahaya adalah sifat Allah tu yang Allah bagi pinjam kat kita, buang maha depan, tinggal kaya, dia isbat kaya pada diri. Aku kaya, aku kuat, aku pandai, aku ni orang tak kenal aku siapa lagi. Korun dah buat cerita ni dah. Allah tenggelamkannya. Kita ni sebab umat Nabi SAW ya. Kalau tak kerana umat Nabi SAW, kalau tak kerana Nabi doa minta jangan diturunkan bala kepada umat, dan Allah kabulkan, dan kita hari ini selamat sebab doa Nabi. Kalau tak kerana doa Nabi, rasanya ramai kau mengaku sikit ke, kalau tak aku pandai, dia tak dapat ni, tenggelam terus. Kalau terbalik kau macam korun terus. Try buat claim kat dunia ni yang salah dengan ikut kebenaran. Kalau ikut pada umat terdahulu, memang Allah bagi rapat, ras, dan Allah tinggalkan tanda-tanda untuk kita berfikir. Itu saja. Jadi mudah-mudahan mas sekalian, kita mampulah bila datangnya bulan kelahiran Nabi SAW. Dan memang kita kena ingat Nabi ni setiap masa, fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah, segala nafas kita. Mudah-mudahan kita ingatlah apa yang Nabi bawa tu, yang ini Nabi bawa kita kepada jalan kebenaran. Yang benar itu hanyalah ingat kepada Allah. Bila ingat kepada Allah, terjemahkan dengan amal perbuatan yang didasari daripada ingat tadi. Dan lagi sekali, ingat itu sedikit. Jadi minta tolonglah kepada Allah sungguh-sungguh. Ya Allah, bagilah aku ingat Engkau ya Allah. Bagilah aku ingat Engkau ya Allah. Tolong ya Allah, aku ni lupa. Aku ni lupa. Itu doa yang kalau kita duduk bermonolog ni, itu antara perkara yang mesti letak nombor satu lah. Ya Allah, aku lupa. Dalam solat pun lupa. Lupa ni bukan kata lupa tengah solat ingat kunci, ingat apa. Itu satu bab lah. Ni lupa. Datang tu dengan engkau, bukan dengan kaki. Datang dengan Allah, bukan dengan kaki kita. Kalau dengan kaki ni rasa ramai ada kaki kan. Sinar bulan Allah buat yang tak ada kaki tu sampai. Ini banyak ni Allah buat kan. Allah banyaklah tentang, kalau cerita tentang apa kisah, apatah lagi apa Nabi bawa kemudian terjemah kepada kehidupan yang bertauhid pula. Dan Nabi bawa ni tauhid, kalau ikutkan 13 dengan 10, 13 tahun lebih, ekstra 3 tahun. Itu memang tuntutannya. Ingat Nabi, ingat tauhid. Nabi bawa tauhid, itu nombor satu lah. Semua para Nabi dan Rasul. Kemudian baru diterjemahkan dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab sekalian. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ingat setiap masa. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, bismillah. Wal 'asr ila alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Wallahu a'lam bissawab.